Kita intro dulu. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat malam Khamis. Kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang menonton podcast saya ulang bersama-sama dengan Papa Beri, tidak kira di mana saja anda berada. Sebelum kita teruskan dengan podcast kita ini, pertamanya saya mohon jasa baik anda untuk sharekan podcast ini ke mana-mana saja social media yang anda ada. Kita sebarluaskan podcast ini supaya ramai dapat melihat dan menontonnya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk anda semua. Dan juga Papa Beri nak minta jasa baik anda para penonton untuk ketik-ketik dekat anda punya skrin, tap skrin anda, like banyak-banyak, insya-Allah. Kita akan cuba sasarkan pada malam ini melebihi 100,000 like kalau boleh, mudah-mudahan. Dan insya-Allah taala saya harapkan juga apa yang bakal disampaikan oleh saya dan juga tetamu saya pada malam ini, insya-Allah akan memberikan manfaat kepada anda semua. Saya nak mulakan podcast kita ini dengan sekeping pantun. Pakatan Harapan Sembang Kari. Asyik menyebut nama Sanusi. Nama saya Papa Beri dengan tetamu kita mempersilakan Dr. Kerusi. Hai. Tangan je. Mana bagi Dr. Kerusi? Mentang-mentang lah Dr. Kerusi, nama kerusi je. Bang, bang. Itu dia muncul pun Dr. Kerusi di sebalik kerusi. Allahu Akbar. Lain macam betul dia punya entrance ya. Okey, tetamu kita pada malam ini ialah saudara Rusdan Muhammad yang juga dikenali dekat dunia alam maya, dekat TikTok ini sebagai Dr. Kerusi. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, apa khabar Papa Beri? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, luar biasa, sangat-sangat best. Malam ini saya sebenarnya sangat-sangat berbesar hati dapat bersama-sama dengan Dr. Kerusi ini, dengan Abang Rusdan kita. Sebab saya selalu tengok video-video Dr. Kerusi ini, Abang Rusdan kita ini lah. Kan? Di mana video dia, kalau kita tengok, memang merupakan troll yang saya rasa troll bijak kita panggil. Iaitu troll yang memang sangat-sangat berkait rapat dengan isu semasa. Okey bang, tajuk kita malam ni panas bang. Sebab kita tahu anak-anak papa kalau tengok tajuk kita pada malam ini, dia akan kepanasan sebenarnya. Tapi sebelum kita nak pergi kepada tajuk kita tu bang, saya nak tanya, mungkin ramai orang nak tahu, celah mana datang nama Dr. Kerusi tu bang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Papa Beri dan juga YB Viral lah kerana memberikan peluang kepada saya pada malam ini untuk bersama dalam podcast. Dari mana datangnya nama Dr. Kerusi? Okay. Itu panas tu. Ramai sebenarnya yang bertanya. Even Dr. Kerusi dah beberapa kali terangkan dari mana datangnya nama Dr. Kerusi. Okey. Sebenarnya Dr. Kerusi ni datangnya daripada sumber pendapatan saya. Saya membuka satu syarikat iaitu membuat baik pulih kerusi pejabat. Jadi kita baiki semua kerusi-kerusi rosak dalam keadaan kehidupan pada hari ini dengan kos yang sangat tinggi. Dan banyak juga kita lihat apabila pejabat-pejabat kerajaan, pejabat-pejabat even swasta pun mempunyai masalah untuk membeli aset-aset baharu. Yelah, duit tak ada. Duit tak ada, terutama dengan PKP, tempoh hari dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya dah buka lama syarikatnya. Kerja-kerja baiki kerusi sebenarnya daripada 2008 lagi. Wih, lama. Lama, memang lama. Sebab tu kalau nak ikut nama doktor ni memang dah betul doktor lah. Memang doktor pakar lah. Doktor pakar untuk kerusi yang sakit. Doktor pakar untuk kerusi yang sakit lah. Okey. Sekali tengok melalui gambar kita dah tahu penyakit apa sebenarnya.
Oh, sekali ini punya pakar tu tengok sekali imbas pun tahu Dah dah. boleh tahu dah penyakit apa. Ui, lain Lebih kurang macam itulah betul. sedikit sebanyak berkenaan dengan dari mana datangnya nama Dr. Kursi tu. Memang sangat-sangat luar biasa. So, jangan pula nanti korang pergi report dekat MMC ke apa-apa kan. Ini doktor khusus untuk kerusi-kerusi yang sakit secara asasnya. Tapi kan di sebalik nama Dr. Kerusi ini, nama Rusdan Muhammad kan. Orang nak tahu sebenarnya sebab kita tahu mungkin ramai yang memang dah mengenali Dr. Kerusi yang memang dah biasa dekat TikTok dengan cerita pasal isu semasa, pasal politik kan. Tapi ramai yang mungkin juga yang kurang mengetahui tentang penglibatan abang dalam politik tanah air ni. Boleh tak bagi background sikit-sikit kan pelibatan abang macam mana semua kan? Sebab kita nak pastikan masyarakat di luar sana tahu siapa Dr. Kerusi sebenarnya kan. Apa dia punya credentials? Tu dia. Okey. Sebenarnya awal-awal daripada pelibatan saya di dalam politik sendiri, sebenarnya kita ni malas nak campur politik sebab banyak-banyak kita rata-rata dengar politik kotor, politik kotor. So, jadi rasa tak nak terlibat. Tetapi pada sebenarnya kawan-kawan kerabat Dr. Kursi ni ramai daripada UMNO. Bapa orang kuat UMNO, pakcik bekas wakil rakyat, even mantan Menteri Besar Kelantan daripada UMNO dulu pun adalah pakcik. Oh, okay. Saya jadi dan makcik, mak saudara pun adalah ketua wanita. Jadi bila bercakap pasal politik ni, dia kata macam mana Dr. Kursi saya ni nak betulkan apa yang tak betul kalau saya berada di luar. Kena masuk. Dan ketika itu saya juga adalah seorang pengerusi Persatuan Penduduk di tempat saya. Oh, okey. Jadi ketika itu, tapi nak bagi tahu juga sebelum saya betul-betul terlibat dalam politik, apabila saudara Anwar Ibrahim, Saudara. saudara Anwar Ibrahim dipecat pada 1998, Dr. Kursi adalah antara orang yang turun buat demo dan sebagainya sebenarnya. Oh, turun reformasi juga ni. Turun reformasi tu perkara Ada biasa kena belasang dulu. dengan Fariu tak lepas tu? Hampir tapi Dr. Kursi bijak. Jadi dapat lari dululah, tak kena air-air Saya tu kena semua. bang. Kena rembat dengan Fariu bang dekat Masjid Ar-Rahman dekat UM. Saya kena. Tak sebijak Dr. Kursi lah. Masa Kalau tu tidak kena juga kan. kurang jurus mengelak nama dia. Jadi pelibatannya pada 2008, Dr. Kursi diminta untuk membuka cawangan UMNO di tempat Dr. Kursi sebab kita perlu ada satu wadah untuk membantu masyarakat di situ. Jadi mau tak mau kita ni mewakililah penduduk di sana untuk membuka satu cawangan UMNO dan saya terus menjadi ketua cawangan. Dan selepas tu pelibatan saya sebenarnya agak cepat saya dinaik di dalam UMNO. Daripada ketua cawangan saya terlibat pada 2010-2011. Saya juga merupakan mantan ahli jawatankuasa unit pidato dalam Pemuda Barisan Nasional bersama bos saya adalah Datuk Lokman Nur Adam. Okey. Jadi boleh tahan jugalah. Dr. Kursi pernah menjadi pengarah War Room Parlimen Sepang. Untuk PRU ke-13 kita jemput semua jawatankuasa cawangan-cawangan untuk buat kita panggil untuk ajar macam-macam untuk macam mana nak hadapi pilihan raya, macam mana nak tarik penyokong, nak tarik pengundi dan sebagainya. Nampak naratif semua tu lah. Ya, nampak semua tu. Jadi pelibatan sehingga 2013 dan antara yang begitu menonjol apabila saya ketika itu mengeluarkan satu kenyataan di Facebook, rayuanku buat Tuan Presiden. Ketika itu saya merayu Datuk Seri Najib untuk meletakkan jawatan. Saya ingat benda tu, saya rasa. Benda tu viral juga dulu. Ya. Dan ketika itu apabila diviralkan, dikatakan orang lain yang tulis. Sebenarnya yang tulis adalah saya. Jadi ketika itu bila saya tulis, memang sangat viral, berpuluh ribu dia punya tontonan. Dan di Facebook lah masa tu. So apa yang berlaku, saya ketika itu merayu Datuk Seri Najib meletak jawatan apabila
kes belum YMDB, belum kes YMDB, tapi ketika itu adalah ketika krisis GST dilaksanakan. Oh, 2014 macam tu lebih kurang. Ya, Alright. apabila GST dilaksanakan, sebenarnya saya akui GST sangat baik. Kerana banyak-banyak company takkan dapat lari daripada membayar cukai tersebut. Betul. Tapi belum apa-apa lagi, syarikat ni dah pecah. Dia orang pecahkan sumber pendapatan dia orang kepada beberapa syarikat. Oh. Jadi kat situ dia orang ambil kesempatan. Dan kalau kita ikutkan, sepatutnya apabila GST dilaksanakan, contohlah jam tangan Dr. Kursi ni, katakan jam tangan ni harga 100, ketika itu dah ada SST 10%. Kalau kita tolak dengan 10%, sepatutnya 90 kan? 95.6 lah tinggal. 100 tinggal 90, sorry. Maafkan saya. Kalau tolak 10% tinggal 90. Dan apabila GST dilaksanakan, kita hanya perlu tambah 6%. 6% daripada 90 lebih kurang RM95.60. Dia tak sampai 100 lah. Tak sampai 100. Tetapi apa yang berlaku apabila penguat kuasa kita banyak agensi-agensi yang ada di negara ini yang boleh menguatkuasakan implement apa yang kita buat, tetapi tidak berlaku di mana harga barang tadi sebelum dilaksanakan GST, harga barang dah melambung naik. Oh, dia naikkan siap-siap. Dah naik siap-siap. Okey. Jam tangan yang harga 100 tadi, peniaga, peruncit ke apa dah naikkan 110, 120. Jadi apabila GST bertingkat-tingkat, orang Negeri Sembilan cakap bertingkat-tingkat kan. Jadi lebih tinggi, sepatutnya dah boleh murah. Jadi ketika itulah saya merasakan bahawa Datuk Seri Najib gagal. Dan ketika itu juga apabila Datuk Seri Najib dalam pilihan raya banyak yang kalah, Negeri Selangor pun tetap kalah ketika itu. Yelah. Sedangkan apabila kita ingat salah satu ketika Datuk Seri Najib buat macam majlis ceramah dan sebagainya, masa tu jemput artis K-pop, apa nama? Oh, dekat ni, dekat Pulau Pinang, jemput Sai. Dia jemput Sai. Jemput Sai kan. Ketika itu begitu ramai sekali kehadiran. Tetapi guyup. Maknanya ketika itu sebenarnya adalah untuk produk dalam Barisan Nasional ketika itu adalah Datuk Seri Najib. Tetapi gagal lah apabila kalah. Ketika itu, masa itu UMNO kita ada berapa belas kursi. Selepas PRU ke-13, UMNO ketika itu tinggal 6 kursi. Makin teruk. Jadi siapa yang gagal sebenarnya? Sebenarnya jentera dah bekerja cukup kuat untuk memenangkan Barisan Nasional. Jadi ketika itulah saya merayu Datuk Seri Najib letak jawatan. Tetapi tak ada jadilah kan. Jadi kita didatangkan pula dengan kes YMDB. Didatangkan pula dengan 2.6 bilion masuk dalam akaun. Jadi ketika itulah Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat. Jadi ketika itulah kami bangkit, bergerak. Kami bergerak ketika itu di bawah satu nama yang dipanggil GKCM. Saya adalah naib presiden GKCM, iaitu Gabungan Ketua Cawangan UMNO Malaysia. Okey. Jadi ketua-ketua cawangan ni sebenarnya saya berada di Sepang. Kita adalah cawangan yang kedua mendesak Datuk Seri Najib meletak jawatan. Ketika itu, cawangan yang pertama adalah di Teluk Kemang. Negeri Sembilan. Dan Sepang yang buat. Dan ketika itu yang broadcast pasal isu kami adalah arwah Den Teta. Ketika itu sangat spark lah pasal ini. Jadi ketika itu kita bersama-sama bergerak ke seluruh Semenanjung Malaysia dan sebagainya untuk mendesak Najib letak jawatan. Kami ketika itu bawa Datuk Seri Mukris, Syafiq Afdal dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Tan Sri pun ketika itu bila kita cakap untuk buka parti baru, no. Kita tak nak. Memang sayangnya kepada UMNO tu. Sama juga Tun Mahathir. Ya? Jadi itu sedikit sebanyak lah. Kalau nak tahu sedikit lagi, mungkin kita boleh sambung lagi sikit lagi. Ada lagi lah yang fasa yang Dr. Kursi buat. Siapa yang membakar buku perlembagaan UMNO? Sayalah orangnya.
Saya masih ingat lagi ketika itu apabila Datuk Seri Arwah lah, Kamruddin Kaca yang Lembaga Disiplin. Awak Rusdan tak fikir dulu ke nak bakar buku perlembagaan ni? Saya cakap, Datuk, saya dah fikirlah tu, sebab tu saya bakar buku perlembagaan. Kalau tidak, saya bakar PWTC. Lain macam pergi dia. Nasib baik tak bakar dia. Dan sayalah yang menghadiahkan laporan DOJ kepada Lembaga Disiplin UMNO. Jadi itulah sejarah. Dan seterusnya saya terlibat dalam Bersatulah, Penubuhan Bersatu. Pernah menjadi mantan ketika diasaskan. Saya adalah saya adalah ketua Bersatu Bahagian Sepang. Habis sekarang ni? Sekarang tak ada lagi sebab dah kira dah bersara lah, tak ada memegang jawatan lagi lah. Tinggal ketua cawangan sajalah. Kecawangan je lah. Ya. Tapi tadi tertarik tu abang bila abang sebut tentang apa nama Allahumma salli ala Muhammad, bila abang cakap Datuk Seri Najib masa itu zaman abang mendesak beliau untuk letak jawatan atas skandal-skandal beliau dan sebagainya kan. Okey. Dan macam mana yang kita tahu bang, secara asasnya memang of course kita tahu pada PRU yang ke-14 Barisan Nasional kalah dan kalah dengan teruklah pada ketika itu secara asasnya. Tetapi Datuk Seri Najib pada ketika itu bila Barisan Nasional kalah, beliau gentle. Beliau letak jawatan, betul tak? Memang Betul. orang kata apa atas tekanan whatever, tapi beliau letak jawatan lah. Tapi yang kita kelakarnya bang sekarang ni kan, saya tak tahulah pada ketika itu pun saya tengok abang dah orang kata apa mengkritik presiden dengan begitu tegar, begitu keras kan atas segala kelemahan-kelemahan beliau pada ketika itu. Cuba bayangkan bang kalau sekarang ni abang masih berada dalam UMNO dan abang berpresidenkan seseorang seperti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang bukan sahaja Barisan Nasional kalah ketika PRU yang ke-15 tetapi jauh lebih teruk berbanding PRU ke-14. UMNO sendiri hanya menang 26 kerusi. Campur kerusi MC, MIC, whatever, cuma baru 30. Which is pencapaian terburuk UMNO dalam sejarah negara ini. Rasa-rasanya bang, kalau abang masih lagi berada dalam UMNO lah pada ketika sekarang ni, kan? Abang rasa abang buat macam mana bang? Dulu pun macam nak bakar PWTC you. Okey, kita menjawab apa pertanyaan daripada Papa Berry tadi. Begitu juga saya nak baca yang ketika ni kenapa tak desak masa tu desak Datuk Seri Najib, kenapa tak desak Zahid pula? Saya tak desak Zahid sebab bukan saya ahli UMNO lagi. Faham? Saya telah dipecat. Jadi kena fahamlah tu ya kalau nak komen pun. Tapi menjawab persoalan daripada Papa Berry tadi, kalau saya ni masih ahli UMNO, memang saya akan lakukan perkara yang sama dan mungkin lebih agresif lagi daripada yang saya lakukan yang lepas. Seperti Papa Berry cakap tadi, seteruk-teruk Datuk Seri Najib, bila dia tahu kesalahan beliau dan dia tahu kekalahan Barisan Nasional pada PRU ke-14, dia terus meletak jawatan. Yang ada pada hari ini mencari hayat hidup. Dah kalah 30 kursi, macam mana boleh jadi TPM? Dengan ketika itu seronoklah duk dengar dia orang nyanyi hoi ya hoi, kan? Tapi tiba-tiba jadi TPM. Orang nombor 2 dalam negara tu. Yang masih ada kes mahkamah Yang masih ada 47 kes, yang dah ada pun perbicaraan yang dilakukan pun tak boleh nak tolak pun. Prima facie kan? Ya, dah ada prima facie pun. Jadi itulah macam mana. Cuma hairanlah, ramai lagi kawan-kawan saya dalam UMNO. Kenapa tak desak Bapak Presiden untuk meletakkan jawatan? Tapi itulah saya tertarik tahu bila abang kata yang sekarang ini seolah-olahnya lah, kita tak kata semua, tapi seolah-olahnya yang berada dalam UMNO, terutamanya yang bahagian atas-atas ni, ramai yang macam mencari hayat sebenarnya tahu. Which is saya pun tak faham juga sebab kita lihat UMNO ini makin lama makin rosak kan. Kita nak cerita benda lain tapi kita cerita untuk part pertama ni kita banyak cerita pasal UMNO lah. Kita tengok UMNO makin lama makin rosak dan sebagainya. Dan yang terbaru kalau abang perasan kisah pasal Dusun Tua kan, di mana konon-kononnya berlakulah satu bargaining chip antara UMNO dengan DAP. Konon-kononnya okey, UMNO kata aku nak juga kursi Dusun Tua sebab kursi itu adalah kursi tradisi aku. Dia kata macam tu. So DAP kata no problem, kau nak ambil kursi Dusun Tua silakan ambil, tapi ada syarat. Syarat dia lah DAP akan lantik speaker Dewan Selangor dan speaker itu bukan di kalangan adun. So abang rasa tak rasa ke abang tak
Kasi diorang orang UMNO yang masih tinggal sekarang ni, tak terasanya macam diorang ni macam tengah diperkudakan oleh DAP sekarang ni. Setakat diperkudakan tu tak heavy lagi. Ini bukan diperkudakan lagi. Boleh bagi beberapa peringkat lagi. Sila. Apa dia bang? Saya masih ingat lagi ketika itu tak bersama DAP. Baru bersama MCA. Banyak kerusi-kerusi yang majoriti Melayu pun kita nak serah kepada MCA. Di mana kejantanan kita ketika itu. Itu satu. Dan ketika MCA sendiri tidak perform sewaktu pilihan raya PRU ke-13 pun, langsung tak ada kerusi kalau tak silap ketika itu. Tak salahnya lah. Tapi presiden kita masih terhege-hege nak bagi jawatan menteri kepada MCA. Dan kalau ketika ini hayat dan nyawa UMNO ni adalah di tangan DAP dan Anwar Ibrahim, kat mana dia nak tunjuk jantan lagi? Tak kisahlah aku pakai skirt pun, maksudnya begitulah. Kiranya kalau disebabkan nak dapatkan kerusi ke whatever kan, tak apalah kalau aku macam kira macam jual maruah tak apalah, macam tu lebih kurang kan. Tapi itulah saya macam kelakar tau bila dia orang punya bargaining chip tu, dan bila saya baca cakap astagfirullahalazim. Sebab UMNO cuma betul-betul berusaha nak dapatkan kursi dusun tua tu sampai dia boleh bargaining chip. Okey, kita setuju dengan apa yang DAP minta, iaitu letak speaker Dewan Undangan Negeri Selangor yang basically bukan di kalangan adun. Okey. Masalahnya, kalau kita ambil satu benda tuan-tuan bawah sekalian, dusun tu ni belum tentu lagi UMNO menang tau. Betul belum tentu lagi UMNO menang. Tetapi seandainya kalau Pakatan Harapan memenangi PRN ini dekat Selangor, nauzubillah, dah sasar mereka akan dapat jawatan untuk meletakkan speaker siapa. Dan of course DAP akan minta dia punya, orang kata apa, tuntut balik janji lah. Tuntut balik apa yang kau dah janji dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada performance semasa dan berdasarkan kepada kekuatan semasa, saya yakin permintaan DAP akan dipenuhi oleh PKR pun secara asasnya. Diorang tak akan objek. Parti Amanah lagi lah. Confirm tak akan objek dia. Jadi, di mana sebenarnya maruah kepimpinan UMNO yang ada pada ketika ini bang? Itu nak tanya soalan itu paling penting sebab abang merupakan mantan UMNO dan saya nampak dekat komen ini ada komen-komen nakal. Dia kata, dia ni ke yang desak Najib letak jawatan dulu. Tak nak tengok lah sebagainya. Kira marah sangat. Kira abang kacau bosku dulu kan. Tapi itulah dia. Bila kita berbicara tentang UMNO ini, we are speaking about that party. We are not speaking about individual. Betul tak bang? Kan? Sebab pemimpin datang dan pergi. Dulu Mahathir, lepas tu Pak Lah, lepas tu Najib, lepas tu Zahid. Orang akan bertukar. Mungkin akan datang KJ, mungkin akan datang H2O, mungkin Tok Mat, kita pun tak tahu siapa, mungkin Syarif Hamdan, mungkin Akmal Saleh, kita pun tak tahu siapa yang akan naik kan. So, pemimpin akan datang dan pergi, tetapi parti itu masih utuh. Tapi kalaulah maruah parti itu sekarang ini tengah dilacurkan dengan begitu teruk pada ketika ini, semata-mata untuk orang kata apa, 1-2 kursi yang belum tentu mereka boleh menang, abang rasa macam mana future UMNO sebenarnya bang? Jadi apa yang kita lihat, sebenarnya ketika saya menentang tu juga, kita dah lihat bahawa UMNO tu sendiri telah dipun sendian berhadkan. Betul, pemimpin datang dan pergi. Dan ketika itulah kami berdesak. Sebab kami seumpama berada di dalam satu kapal. Nahoda kami tu bawa Dato' Huyong Hayam. Dato' balik lah. Dah nak masuk parit, nak langgar sana, nak langgar sini. Jadi, adakah kami ni masih nak stay di dalam kapal yang dah bocor sana, bocor sini? Jadi itu yang kami terpaksa pergi. Sama juga hari ni. Sebab kita tengok siapa yang jadi presiden pada hari ni, mereka ni memang telah sendian berhadkan UMNO tu sendiri. Dah macam hati, dah macam syarikat mak bapak dia orang macam tu. Dah boleh sampai kawan tak perlu buat pemilihan. Dah perlu sampai guna kota menteri pula. Tiba-tiba tak boleh ada pemilihan ke apa semua. Sampai 1 part besok, semua parti pun nak guna kuasa menteri pula. Adakah itu yang kita nak? Mana semua perlembagaan yang ada dan sebagainya apa? Bila nak masa nak patuh? Dan sebab itulah Dr. Kursi bakar buku perlembagaan. Saya pun nak cakap benda tu bang. Sebab kalau dulu pun nak boleh bakar perlembagaan, sekarang ni saya tak tahulah. Saya rasa abang bakar tu PLTC tu. Dia mereka tu bakar saya rasa. Kalau dulu punya hal pun kan, yang saya rasa lebih kepada masalah kelemahan pemimpin pun abang boleh nak bakar buku perlembagaan tu kan.
sekarang ni saya rasa bukan bakar lagi dah. Saya rasa sekarang ni cincang bagi habis tu perlembagaan tu kan. Sebab perlembagaan itu macam sudah tidak bermakna lagi sebab ianya sudah dicabuli berkali-kali. Semata-mata untuk melindungi 2-3 pihak yang tertentu. Betul tak bang? Betul. Okey. Tapi saya tertarik bila abang sebut pasal Anwar Ibrahim. Kita balik pada topik kita yang hangat kan. Tentang janji dicapati ni lah. Sebab itu yang kita dah bincang banyaknya pun. Yang pasal UMNO tu kira macam kita punya appetizer. Pembuka selera kan. So kita cerita tentang janji dicapati ni. Which is macam abang sebutkan tadi. Anwar Ibrahim antara orang yang memang orang kata apa, pernah bangkit dalam UMNO. Pernah memimpin UMNO. Dan abang sendiri merupakan orang yang basically-nya pernah berjuang untuk beliau. Pernah turun buat demo dan sebagainya. Walaupun saya tak puas hati abang tak pernah kena FRU. Tak aci bang. Saya boleh kena bang. Itu masalah dia. Tapi itulah. Pokok pangkalnya, abang merupakan orang yang turut sama dalam gerakan reformasi pada ketika itu. Soalan mudah abang untuk pembuka tentang kita punya lauk utama malam ini. Kenapa abang tidak lagi ataupun tidak meneruskan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun abang dah turun demo? Bau hancing yang kuat sangat. Boleh? Cukup lah. Elaborate bang, tolong elaborate. Kalau nipis sangat ni lagi kan anak papa marah. Dia kata apa benda ni kan cakap hancing-hancing ni. Macam ni ke akhlak Perikatan Nasional bla bla bla. Cuba elaborate sikit bang. Elaborate kita boleh tanya juga Datuk Lokman Nur Adam. Oish. Itu lagi best. Kita boleh tanya dia. Sebab itu sifu saya. Saya banyak mendengar, memahami dan mempercayai apa yang keluar daripada mulut Datuk Lokman Nur Adam ketika dia memimpin kami. Saya ni adalah ahli jawatankuasa unit Pediatu daripada yang dikendalikan oleh beliau. Kita nak pergi buat Piala Perdana Menteri pusing satu Malaysia sampai pukul 2 pagi Lokman Adam panggil saya untuk dan kau kena gerak pergi Kota Kinabalu. Ada problem kat sana. Kita pergi 2 pagi dah balik KL terus nak berangkat ke Kota Kinabalu lagi. Jadi banyak benda kita percaya daripada dia. Kita tengoklah kalau siapa boleh tengok daripada dulu lagi video-video dia tentang Anwar Ibrahim. Apa yang tak dia cakap? Betul lah. Ya. Boleh macam ayat dia. Tapi bagi saya itu tak penting, tak kisah sangat. Manusia boleh berubah. Berubah dari baik kepada jahat. Kita tak nak begitu. Kita nak dulu jahat, mungkin sekarang boleh jadi baik. InsyaAllah. Dulu tak pandai takbir, mungkin sekarang boleh jadi takbir. Betul. Boleh pandai. Tapi selepas 8 bulan, relax, kocik. Itulah. Jadi nak menyebutkan tentang 8 bulan ni kan. Ini memang saya tahu. Abang memang masa WhatsApp dengan saya, abang cakap, Faiz, kita dah bawa cerita ni. Which is ceramah Anwar Ibrahim dekat Ulu Kelang baru-baru ini. Di mana Datuk Seri Anwar, which is saya juga mengeluarkan video ini pada siang tadi kalau anda perasan lah. Okay. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ceramah dia dekat Ulu Kelang, dia kata apa? Berilah saya tempoh lagi. Baru 8 bulan. Dah. Video macam mana? Ini. Jadi ini yang saya minta mandat di pilihan raya itu dia. Bagilah peluang. Kita baru 8 bulan. Kalau saya khianat, tolak saya. Kalau saya tak jaga Melayu, tolak. Kalau saya sakau duit rakyat, saya ambil tanah, saya ambil balak. Saya curi. Ini video yang tolak. Tak layak saya jadi ketua. Itu video dia, Dr. Kerusi. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah merayu. Dia kata apa? Dia kata barilah peluang. Baru 8 bulan. Kan? Kalau saya khianat, boleh tolak saya. Okey, apa benda yang dia kata boleh tolak dia? Nombor satunya, kalau saya khianat, kalau saya menyakau, curi duit rakyat, kalau saya tak jaga Melayu, tak jaga Islam, boleh tolak saya. Sebenarnya bang, saya ada buat video pasal ni tau. Pasal kenapa kita nak tolak seorang pemimpin atau kerajaan tu. Dan bukan sekadar dia penyakau ataupun khianat semata-mata. Tapi apa sebenarnya, saya nak tanya abang, pandangan abang sendiri, apa sebenarnya benda yang patut menjadi pertimbangan rakyat untuk menolak seseorang pemimpin ataupun kerajaan tu bang? Sila. Okey. Ini sebenarnya mudah. Sebab rakyat dia sebenarnya tak kisah siapa pun yang menjadi
Perdana Menteri. Mhm. Siapa yang menjadi menteri. Apa rakyat nak adalah seorang pemimpin di atas yang boleh menjaga dia orang. Boleh melihat apabila mereka susah, apa hasrat yang mereka kehendaki, mereka boleh nampak. Boleh merasai denyut nadi rakyat. Tak kisahlah siapa pemimpin tu. Walaupun saya sendiri orang yang berparti, tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim naik sebagai Perdana Menteri, saya mengharapkan dia boleh menunaikan macam-macam janji yang dia boleh buat. Yang dia telah janji. Dengan macam-macam formula daripada dia orang boleh buat. Tetapi yang terjadi pada hari ini, mana satu janji yang ada? Tak ada. Jadi ini yang saya sangat, sehingga kan saya sendiri pun dah keluar, bukan Papa Berry je buat video pasal ni. Saya pun dah buat video. Video saya tu, pilihlah saya kerana saya berjanji. Saya tengok video Ya, tu. saya berjanji kalau saya menang, saya akan berjanji lagi. Saya berjanji akan terus berjanji. Saya berjanji saya akan terus berjanji. Saya tengok video tu. Memang kau ajar gila-gila tu. Tapi itulah dia. Kita nak sebut beberapa janji Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang paling famous sekali ialah kalau saya jadi Perdana Menteri, saya ulang. Bukan bukan 2 minggu. Bukan 2 tahun. 24 jam. Harga minyak turun 1 Melaya. Ramai anak papa kata, bang, dia kata itu benda lama, tak boleh dijadikan sebagai bahan baru. Kita tak boleh kata benda itu macam janji semalam ke apa-apa ke, tidak. Tapi kalau kita perhatikan, even sebelum PRU yang ke-15 pun dia ulang janji yang sama. Bahkan ada Kongres PKR pada ketika itu kan. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap. Dia kata apa? Orang duk pilih, oh kenapa harga minyak tak turun? Kalau jadi kerajaan, harga minyak turun 24 jam. Sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Nah, sekarang dia jadi Perdana Menteri. Apa dia? Yang kita dapat dengar, pengumuman bukan pengumuman lah, lebih pada laporan siang tadi, pukul 1:30 tengah hari tadi, di mana kerajaan mungkin mempertimbangkan, belum turun lagi bang, mungkin mempertimbangkan menurunkan harga RON 95 sebanyak 10 sen. Maknanya harga sekarang RM2.05 seliter, dia akan turun jadi RM1.95 seliter. Abang rasa itu memadai ke bang, berdasarkan kepada janji-janji dia sama ni bang? Bang? Gapo ke dia? Tidur. Tidur kenapa bang? Nyampas dengan Anwar ke apa? Tak ada. Bila dengar dia janji tu rasa macam duduk dalam mimpi. Macam dalam mimpi. Aduh. Tak tahu mana satu nak dengar cakap dia yang betul. Tolong jangan betulkan apa dia video. Itu memang Dr. Kerusi dia memang nak terlelap betul masalahnya. Apa cerita bang sekarang ni? Rasa memadai tak dengan apa dia janji? Lepas tu tengok-tengok, oh nak PRN. Padahal bang, kalau abang perhatikan, harga minyak dunia, tak kira brand oil ke, crude oil ke kan, sebenarnya downtrend dah sekian lama tau. Downtrend sejak pada pertengahan tahun 2022, downtrend, dan ketika Pakatan Harapan Barisan Nasional sekarang ni, dia drop gila. Sangat-sangat drop. Dia punya steep tu sampai harga dia cecah $60 lebih. Kalau tak salah kan. Dan sekarang ni dia tengah upward. Dia tengah naik balik sekarang ni. Sebab dia dah pergi ke Nadir, dia akan pergi ke KPS balik. Betul tak? Itu memang mana-mana market dia akan macam tu. Bila sampai tampur rendah, dia akan bounce balik naik atas. Betul tak? Dan sekarang minyak tengah naik. Tapi masa dia tengah turun, dia tak nak turunkan harga minyak. Sekarang tengah naik. Tiba-tiba pula macam nak mempertimbangkan turun 10 sen. Apa cerita ni bang? Ini gula-gula pilihan raya ke apa? Itulah. Nak tanya juga tu. Ataupun rasuah pilihan raya. Bolehkah kita katakan ini sebagai rasuah pilihan raya? Kalau dekat Kuala Terengganu, calon tu hadir semasa satu program telah dibatalkan. Kita hormati keputusan mahkamah. Kita hormati. Betul. Jadi yang ini apa ni? Dan peliknya, celah mana pula datang formula boleh turunkan yang selama ni 8 bulan dipegang. Betul lah. Tiba-tiba pula nak kebetulan nak Saya PRN. ulang. Kebetulan nak PRN boleh turun 10 sen. Itulah. Itu yang mengantuk tadi dengar bila cakap janji lagi kan. Ini nak janji apa lagi? Macam-macam lagi nak janji kan. Itulah, the thing is, kalau kita perhatikan, memang biasa gula-gula pilihan raya itu biasa bang. Itu Tapi standard. yang ini kita tak ini sangat daripada segi janji ke apa semua. Yang apa hasrat, apa yang rakyat nak, yang itu pun dah langsung tak dipeduli dengan isu KWSP dulu dan sebagainya.
Tetapi pada hari ini yang lagi meresahkan rakyat, apabila rakyat nak bersuara pun ditekan. Betul. Ini kebebasan bersuara yang kau laung-laungkan selama ni. Lak mana kebebasan bersuara? Betul. Kalau Dr. Gusi pun penat juga. Kadang-kadang buat video live tu sampai tiba-tiba drop terus. Tiba-tiba drop, tiba-tiba kena ban. Tiba-tiba perkataan tulis dekat komen dah penat menghadap. Ada satu tu mati lagi sonang dari menghadap muka puak-puak ni. Itu pun kena ban. Komen abang tu akhirnya. Kita komen, reply komen. Dekat TikTok ni nak pergi engagement lagi baik, setiap komen tu kita reply. Kita reply. Komen macam tu kena CG pecah panggung, pecah punggung pun kena. Saya bang lagi best. Komen saya jangan je buat perangai tak cerdik. Tak cerdik bang. Bahasa saya kira dah cukup sopan je. Tanya Nazrin. Bahasa saya sopan tau. Kena CG. Korang ajar betul. Habis perkataan apa kita nak pakai? Itulah masalahnya. Itu kita tak faham sebenarnya tau. Sebab kita kejap. Ada petrokar ke kat bawah? Sebab tu tadi producer kata bila kita buat podcast ni dia minta kita kunci pintu siap-siap sebab takut tiba-tiba datang ketuk pintu kan. Lain macam pula jadi nanti. Tapi itulah the thing is sebenarnya macam ni tau tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sebenarnya bukan mengkritik kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sahaja. Bukan sebab kita tak suka batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi banyak benda yang kita rasa yang terlampau banyak kelemahan sampai ingin melibatkan kepentingan rakyat. Ini belum cerita tentang iltizam yang pernah disebut. Tadi Dr. Krusi ada sebut 2 perkara. Which is satu pasal minyak, satu lagi pasal kebebasan bersuara. Saya nak sebut lagi bang, sebagai contohnya janji ataupun iltizam Pakatan Harapan itu sendiri untuk tidak melantik Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan, memegang 2 jawatan serentak pada satu masa sama. Tapi sekarang sembang kari. Itulah masalah sembang kari. Okey lagi. Tidak melantik. Ini video Datuk Seri Anwar sendiri ya, iaitu menghentikan amalan melantik orang politik untuk mengetuai JLC dan juga badan-badan berkanun. Ada. Yang ni penat. Macam-macam video. Dah buat. Pasal ni. Macam video kan? Kau janji dulu tak nak lantik orang politik. Masuk dalam JLC. Baru lepas cakap tutup dah lantik. Tahu tak apa? Sekarang ni semua. Ini lagi lah. Tapi ini bukan nak lantik JLC. Tapi belum apa-apa lagi arwah tu. Baru je pergi. Dah sibuk nak tawarkan diri ganti jadi menteri. Tapi Al-Fatihah lah kepada arwah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang telah pergi. Bagi saya, dia juga adalah seorang yang bila bercakap sangat halus. Percakapan dia satu kehilangan juga dalam politik negara lah. Betul. Dan kita nak tekankan bila kita kritik Datuk Seri Salahuddin Ayub seperti kita dahulu, di mana video-video yang kritikan saya terhadap Datuk Seri Salahuddin itu masih lagi saya upkan, saya tak delete. Sebab saya kritik beliau secara profesional, iaitu beliau sebagai seorang menteri pada ketika itu yang dilihat tidak begitu berjaya menjalankan tugas beliau serta adalah banyak dasar-dasar kementerian beliau yang boleh katakan tak molek lah, tak cantik, tak comel kan, dan benda itu boleh dipersoalkan. Bukannya kita kutuk peribadi Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sebab saya dengan Bang Din ni, saya panggil Bang Din, saya dengan Bang Din baik sebenarnya tau. Sebab kami ni of course dia bekas Pats kan, dan rumah dia pun dengan rumah saya dekat, jirannya pun kan dekat Melewah tu. Which is dia kata, kau ni orang Johor ke? Tak, saya ini orang Melewah. Bandin ada rumah dekat Melewah dari dulu lagi. Jadi memang kita orang rapat. Dulu program kat Quizem pun kita orang pernah bersama kan sebagainya kan. Jadi saya juga antara mereka, saya masa pas pecah lu, yang sebahagian pergi ke Parti Amanah kan, masa tu dia membentuk JHB kan, Gerakan Harapan Baru tu. Saya sebenarnya mengharapkan yang Abang Din arwah kekal dalam PAS. Saya tak kisah Mak Sabu nak belah lah kan. Saya tak kisah Hatta Ramli, saya tak kisah Rafiq Samad, saya tak kisah Nipah Maidin, saya tak kisah Mujahid. Saya cuma kisahkan selalu 2 orang. Satu Salahuddin Ayub, satu lagi Mazlan Aliman. 2 orang ni saya harap stay dengan PAS pada ketika itu. Sebab saya rasa Mazlan Aliman masa tu kita memang nampak dia isu Felda dan dia seorang yang kurang kontroversi. Betul. Dan kita rasa macam dia boleh bekerja dengan kita lagi kan. Dan Abang Din of course macam Mak kata lah, dia seorang yang sangat halus tutur kata dia whatsoever. Dan dia bukan seorang yang
directly menyerang kepimpinan PAS pada ketika itu. Dia tak nampak macam Gang Ho. Tak. Dia bukan macam Mat Sabu. Dia even bukan macam Hanifah pun. Kan? Hanifah kan dia banyak serang kepimpinan PAS pada ketika itu. Abang Din tak? Dan jadi sebab itulah saya semacam agak kecewa pada ketika Abang Din memutuskan untuk menyertai kawan-kawan dia untuk menubuhkan Parti Amanah pada ketika itu. Tapi tak apalah, mudah-mudahan segala jasa Abang Din ini diangkat oleh Allah sebagai satu amal jariah dan kita doakan agar Allah menempatkan Abang Din di tempat yang terpuji sisinya lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin. Tapi baliklah pada kisah ini kan. Ini juga merupakan satu manifestasi kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dalam basically mengurus negara inilah. Sebab saya tertarik tau bang. Ini mungkin abang boleh ulas sikit lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menunggu untuk menjadi Perdana Menteri lebih 25 tahun. Sejak tahun 19... Orang kata sejak 98. Tak. Dia nak jadi Perdana Menteri sekian lama dah. Kan? Dan nampak ketara dia nak jadi Perdana Menteri selepas pemilihan UMNO tahun 1996. Masa tu kan tak ada pertandingan presiden dengan timbalan presiden. Yang ada cuma pertandingan nak presiden saja yang dimenangi oleh tim wawasan. Mat Taib, and then Muhyiddin serta Najib. Ingat masa tu. And then kemudian Ketua Pemuda masuk ialah Zahid Hamidi. Masa itulah. Jadi di situ kita nampak Anwar dah susun orang-orang dia untuk naikkan dia sebagai Presiden UMNO dalam masa terdekat. Dan bila Mahathir melantik Anwar sebagai pemangku Perdana Menteri pada ketika itu, dah nampak dah memang Anwar memang orang kata apa, earmarked to be a Prime Minister at that time. Kan? Maknanya beliau dah menanti untuk menjadi Perdana Menteri ini lebih daripada 25 tahun. Dan beliau dah angkat sumpah pada 24 November 2022 sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tetapi memetik kata-kata sahabat saya iaitu saudara Syahid Bolson yang TikToker Media Nation. Dia kata rakyat Malaysia masih lagi menanti, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengangkat sumpah pada 24 November, rakyat Malaysia masih lagi menanti sampailah ke hari ini untuk Anwar Ibrahim benar-benar menjadi Perdana Menteri Malaysia. Abang setuju ke tak ayat tu bang? Sangat tepat. Kerana pada hari ini Anwar Ibrahim ni dia masih lagi memegang watak sebagai ketua perbankan. Kau dah jadi kerajaan. Jadi sepatutnya kau banyaklah lakukan sesuatu seperti mana yang telah kau nyatakan dulu. Di awal tadi Papa Barry sendiri telah menyebut tentang janji beliau sendiri yang tidak akan melantik diri sendiri menjadi Menteri Kewangan. Apabila kau menentang Datuk Seri Najib yang megang jawatan ketua Menteri Kewangan. Dan ketika itu pengurusi 1MDB dan sebagainya, kita ingat lagi ayat Mat Sabu dalam mana-mana ceramah dia, Datuk Seri Najib berjumpa dengan Datuk Seri Najib, minta kebenaran daripada Datuk Seri Najib, nanti Datuk Seri Najib akan sign. Begitulah. Itulah ungkapan yang timur pada ketika itu. Jadi ketika pada hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pergi jumpa ketua Menteri Kewangan, tapi perkara tu dapat dilakukan di rumah, tak payah di pejabat. Tapi masalahnya bang, Menteri Kewangan kita sekarang ni suka ikut Perdana Menteri jalan-jalan. Tu yang banyak benda jam tu. Yang itu banyak video aku pasal heli. Jadi perwatakan dia ni masih belum berubah. Jadi sepatutnya kau dah boleh merasai kau sendiri pun pernah dulu dipenjarakan. Mungkin boleh melihat apa kesusahan. Sebagainya kau deritanya, kau menceritakan sendiri pun berkenaan dengan parti deritanya. Tetapi pada hari ini setelah menjadi Perdana Menteri, apa yang kau cuba lakukan? Selama 8 bulan ni, termasuk dalam 1-2 hari ni, lagi kuat pula kau nak menekan dengan tampal putih. Tun Mahathir sendiri pun bercakap dalam bicara negarawan ke apa semalam berkenaan dengan tuduhan yang dikenakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang untuk suruh pulangkan semua wang yang kau curi dan sebagainya. Itu je ayat dia. Ini PM ke pengarah SPRM? Itu masalahnya. Ini apa? Even pengarah SPRM, saya tak dengar pun Azam Baki cakap macam tu. Jadi inilah, kita mengharapkan seorang Perdana Menteri betul-betul menggunakan kedudukan yang dia ada untuk membaiki kehidupan rakyat. Rakyat pada hari ini masih lagi tersepit angkara daripada PKP yang berlaku dulu. Bukan kerana PKP.
sehingga kan yang menggelarkan Abah sebagai Bapa bapa fikir. PKP. Ha. Saya rasa kalau tak ada PKP ketika itu, silap-silap umur saya pun tak panjang lagi. Kita ni kena berusaha. Betul. Nasib sesuatu kaum tu takkan berubah kalau bukan kaum tu sendiri yang nak ubah. Betul. Okey? Jadi mungkin kalau tak ada PKP ketika itu, kemungkinan kita ni tak ada disiplin. Keluar bebas. Kematian pun berapa banyak. Saya ingat lagi bang, minta maaf saya potong jap. Saya ingat lagi, masa tu PKP diumumkan 18 Mac kan. Ingat tak 16 Mac tu berduyun-duyun orang balik kampung? Ingat tak masa tu? Betul. Ketika itu saya bukan 16. Saya 14 hari bulan saya dah ada. Sebelum perisytiharan, Terlibat juga je. bukan terlibat. Sebenarnya, 14 hari bulan Mac tu adalah cuti sekolah. Kita tak tahu pun desas-desus nak ada PKP dan sebagainya. Sebenarnya 14 hari bulan lagi saya sendiri pun telah bergerak balik ke Kelantan. Okey. Tetapi mematuhi PKP ketika itu, saya hanya selepas 1 bulan baru saya balik ke KL dengan memohon surat kepada MKN untuk datang ke KL sebagai tugas seorang ahli majlis. Ketika itu saya melaksanakan tanggungjawab saya daripada jauh. Jadi merasakan, tapi ketika itu sebenarnya jawatan ahli majlis dah tergantung sebenarnya. Betul lah, sebab masa tu dah basically-nya Sebab Tan Sri Muhyiddin dah menjadi Perdana Menteri. Dan ketika itu negeri Selangor dah campur aduk dah masa tu. Tapi ketika itu YDP majlis kata sebelum ada surat rasmi awak bertugas dulu. Sebenarnya saya dah bertugas tanpa allowance pun. Jadi saya segera balik ke KL untuk laksanakan tanggungjawab saya ketika itu PKP. Dan bagi saya alhamdulillah lah tindakan yang telah dilakukan kerajaan terdahulu apabila dengan vaksinnya kita sehingga lebih 1 juta sehari kita boleh buat suntikan. Ini bukan semua negara dapat. Dan kita adalah antara negara yang terbaik. Betul. Tapi itu pun ada lagi yang nak menggelarkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni yang kerajaan PKP lah, penakut lah semua. Bapa PKP dan sebagainya. Tapi rakyat yang terkesan daripada PKP yang lepas, walaupun saya sendiri sebagai seorang peniaga sebenarnya saya terkesan. Samalah. Tetapi saya ketika itu dapat GKP. Betul ke ayat GKP tu? Saya rasa betul lah. Saya dapat bantuan RM3,000. Jadi sedikit sebanyak ianya dapat membantu saya seorang peniaga. Tapi ketika pada hari ini banyak bantuan-bantuan, even kita bukan nak minta bantuan lagi dah. Bagilah saya keluar duit KWSP. Saya teringat lagi ada satu kisah apabila seorang sebelum PKP dia dah berhenti kerja. Suami pun dah berhenti kerja. Ni mengarah manager bank. Dan lakinya bekas pilot dan apalah. Saya kenal siapa. Okey. Duit dalam akaun lebih 800,000. Betul. Tapi ketika ini perniagaan beliau bankrupt. Dan mereka ni nak naik balik. Ada anak masih lagi di alam sekolahan. 2 orang kan anak dia? Ya, tapi mereka tak punya duit nak bagi untuk belanja anak sampai sekolah. Dan wife dia sakit. Ya. Sepatutnya kalau kau tak nak bagi secara pukal pun, pilihlah yang berkehendak, yang sangat memerlukan, bersasar. Ini kau tersasar semua dah. Jadi sepatutnya dah boleh lihat orang ini sangat memerlukan. Mungkin permohonan Dr. Gusti masa tu masih boleh menafas, boleh tak seteruk tu. Tak lulus. Kita boleh faham. Tapi orang ni duit 800,000 dalam akaun, apa salahnya kalau dikeluarkan 300,000 ataupun even 200,000. 200,000 buat keluar, 150,000 untuk up bisnes balik. 50,000 pembelanjaan sehinggalah boleh bernafas. Kita nak berniaga, mana-mana kalau kita boleh lihat pada hari ini, orang Melayu kita bila berniaga 5 bulan, 6 bulan tutup kedai. Sebab nak kekal untuk beberapa tahun pertama tu memang agak sukar. Sebab kita tak dapat support yang cukup baik daripada kaum kita sendiri. Betul. Ini bukan kita nak cakap resis ke apa. Tapi dalam keadaan pada hari ini kita boleh lihat di mana-mana kat tempat saya duduk tu pun, bila Melayu buka bisnes, buka restoran lah. Contoh, buka restoran.
Sampai 6 bulan. Dah tutup. Kenapa jadi begitu? Yang ni sama-sama saya minta, sama-sama kita fikirkan. Kenapa boleh jadi begini? Dan kenalah bagi peluang kepada orang yang mempunyai EPF tadi untuk buat keluar. At least mereka ni dapat bernafas. Tapi itulah bila pasal kita side track jap pergi ke KLSP bersasar ni kan, sebab benda ni adalah satu topik yang sebenarnya banyak orang kata, oh KLSP dah tak bising dah. Kenapa kita tak bising tuan-tuan? Sebab orang kenal saya ini cenderung pada politik. Jadi kalau kita bising kadang, dia orang kata kita nak political issue. Padahal bukan. Padahal benda ini adalah beyond politics. Macam saudara tadi yang Dr. Krusi ceritakan, yang ada 800,000 dalam duit EPF dia whatsoever kan. Dia ni adalah dahulunya sehingga ke PRU yang ke-15 merupakan orang kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi beliau juga menjadi mangsa kepada keengganan kerajaan perpaduan madani ini untuk membenarkan rakyatnya mengeluarkan KWSP secara bersasar. Benda ini kita konsisten. Dan YB Viral selalu cakap, kalau tak nak bagi keluar sekali rap, memang betul. Tak akan bagi sekali rap, keluarkan secara annuity. Saya pula bagi cadangan, keluarkan dalam bentuk 40%. Settle. Ataupun ada satu had maksimum. Antara dua tu mana yang lebih tinggi lah. Kan? So pilih mana-mana. Yang pentingnya ada baki lagi dalam kau punya KWSP tu. Itu yang kita nak. Sebab kita tahu kalau anda kata KWSP ini semua duit dikeluarkan, mereka akan mengalami masalah cash run. Tu kita tahu masalahnya. Dan of course KWSP pun digunakan Barusdan sebagai orang kata apa, local institution untuk beli balik kita punya equity yang telah dijual oleh pelabur-pelabur asing. Okay, tak apalah belakang ceritanya. Tapi itulah dia. Bila kita cerita tentang KLSP bersasar ini, benda ini bukan politik. Ianya beyond politics. Kita nak kalau boleh kerajaan faham betapa ramai lagi di luar sana yang masih lagi belum dapat betul-betul berdiri dengan tegak. Bahkan mereka ni masih lagi ada yang mengesot. Masih lagi ada yang tak mampu untuk bangun pun. Dan mereka ini memerlukan satu suntikan dana yang banyak dengan segera. Sebagai contoh macam contoh Dr. Krusi bagi contoh kan. Let's see kalau syarikat sekarang alhamdulillah syarikat dia okey dan sebagainya, tapi of course beliau juga memerlukan dana untuk at least nak cover balik hutang piutang, mengurangkan beban kan. Dalam masa sama juga boleh gunakan lebihan cash tersebut untuk orang kata apa, rolling balik bisnes dia. Benda ini kita dah sembang lama. Bukan sahaja saya, bukan YB Viral yang memang politically whatever ni. Kita ada orang-orang macam Fahizwan daripada channel Saja Sembang. Saya sebut nama dia seorang-seorang. Kita ada Jannah, kan, Wakil Rakyat Netizen, apa tu, official. Kita ada Farhan. Kita ada of course Abang Azmin Bugis. Semua ini bukan cerita politikal. Mereka tak sembang politikal. Dan bila kita bercerita tentang pengeluaran KLSP bersasar ini, kita tak peduli siapa yang jadi kerajaan. Kita cuma mahu ianya dikeluarkan. Itu sahaja. Tetapi for some reason, kerajaan Anwar Ibrahim ini gagal untuk hit ke permintaan rakyat ini. Dan dalam masa sama juga, ini lagi satu yang kita nak cerita sekarang. Semakin lama semakin rakyat dibebankan dengan satu benda yang dikenali sebagai subsidi bersasar. Subsidi bersasar inilah yang konon-kononnya tidak memberikan kesan kepada orang-orang miskin. Saya nak tanya abang kan, ini nak cerita tentang nak bagi peluang ni 8 bulan ni kan. 8 bulan bagilah peluang. Nak cerita, nak tanya abang. Subsidi bersasar ni yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, betul ke dia ni tidak akan membebankan orang miskin? Pertama sekali, saya nak tanya dulu. Tanya balik. Kita keluarkan dengan soalan balik. Nak buat bersasar. Yang kita dah sasarkan pada hari ini, minyak subsidi ni untuk rakyat Malaysia. Even sekarang, hari ni dengan orang Singapura pun, kita tak boleh nak larang dia orang isi. Banyak lagi dia orang boleh isi. Cuba perkara ni dapat diselesaikan juga. Barulah kita pergi kepada yang bersasar tadi. Betul. Yang bersasar tadi, betul. Cuma dalam keadaan sekarang, dalam kehidupan hari ini, yang pakai petrol, pakai minyak masak dan sebagainya ni, peniaga pada hari ini, sepatutnya mereka ni tak masuk dalam yang menggunakan minyak subsidi. Minyak paket tu. Nak suruh guna minyak 5 kilo. Tapi bayangkan kalau mereka ni nak guna minyak 5 kilo, berapa ringgit dia orang nak jual goreng pisang? Tahu pisang tak goreng, nak jual cempedak goreng. Kita pernah beli cempedak goreng 3 getun 6 ringgit. Mak,
Ke mana bang? Ke mana bang? Tu kau tanya. Dekat Shah Alam saya kena. 3 Astagfirullahaladzim. ketul RM5. Bayangkan kalau ketika itu dia agak-agak 3 ketul RM5 tu dia pakai minyak botol ke tak? Bagi betul lah. Mana bagi banyak paket? Tak ada. Dia orang pun dah pakai minyak. Masih pakai minyak paket kan? Bukan minyak botol. Ha. Kalau pakai minyak botol dia nak jual berapa ringgit agaknya? Kalau pakai minyak botol bang, saya rasa cempedak tepi jalan ni pun dah taraf hotel 5 star. Sudah menjadi cepedak di luar pagar. Tahu tak apa? Okey. Ambil galah, tolong julurkan. Anwar Silakan. jadi Perdana Menteri, baru belajar. Kalau salah, marilah kita gelakkan. Rasa Papa Berry boleh menyanyi satu lagu yang paling best. Lagu apa Nyanyi tu? Manismu. Astagfirullahaladzim. Tak apa, itu kita nyanyi di hujung rancangan nanti insyaAllah. Tapi bang, saya tertarik tau. Bila dia sebut tentang subsidi bersasar ni kan. Okey, minyak masak itu satu hal. Fuzia Saleh kata, minyak masak ini yang bersasar ini akan dinikmati oleh 5.8 juta rakyat Malaysia. Maknanya 5.8 million rakyat Malaysia akan dapat minyak masak yang bersasar ni lah, yang harga subsidi ni. Masalahnya bang, okey, rakyat Malaysia perangkaan pada tahun 2023 ialah sebanyak 33,000 lebih. 33,265 orang lebih kurang macam tu. Okey. 33,000. 33 juta. 265,000 macam tu lebih kurang. Kita ambil pengkelasan standard lah. T20, M40, B40. Maknanya Fuzia Saleh kata yang 5.8 juta itu ialah golongan M40 ke bawah. Okey, tolak T20. So ada 80% daripada 33 juta lebih itu yang merupakan M40 dan B40. 80% daripada 33 juta tu bang ialah sebanyak 26.75 juta orang. 26.8 lah, okey. Yang akan layak dapat minyak masak bersubsidi ini ialah 5.8 juta orang. Sejuta daripadanya ialah penjaja kecil. Okey. Tolak sejuta tu, okey. Maknanya sekarang ini 26.8 tolak 5.8 bermaksud ada 21 juta rakyat Malaysia yang M40, B40 yang tak akan dapat minyak masak yang bersubsidi bang. Abang rasa macam mana bang? Gila ke apa ni? Kalau kita tengok sendiri, berapa orang yang menerima bantuan sara hidup? Betul. Tak ramai. Jadi, kalau kita sasarkan begini lagi, sebab, okey, pengkelasan M20 sendiri, dari segi itu, sebenarnya golongan pertengahan ni, biasanya, diorang paling banyak merungut. Betul. M40 paling teruk sekali. M40 paling banyak merungut ni, sebab apa? Sebab, banyak bantuan-bantuan diorang tak dapat. Betul. Cukai macam-macam kena bayar. Betul. Nak M20 inilah yang pakai kereta yang bersisi besar. Even kereta dah 15 tahun. Sebenarnya Dr. Gusi ada satu kereta. 2.7 kuasa kuda lah. 2,700 cc. 2,700 cc. Enjin diesel. Ini dah lebih berapa belas tahun dah lah punya kereta. Rexton apa bang? Rexton. Dah agak dah. Aku tahu dia 27 macam diesel. Okey, Rexton confirm. Kalau 2007, 2008, 2800 cc memang Rexton lah. Rexton, tahu. Kalau nak bayar road tax lah untuk Rexton ni. Ni bulan 8 ni. Bulan depan ni. Bulan depan kena Bulan depan nak bayar ni. Road tax dia RM1,138 setahun. Tu tak cuma insurans lagi. Belum masuk insurans. Tapi insurans mungkin tak mahal sangat lah. Yelah, sebab kereta dah tak ada value. Ini yang kita nak tengok. Sebenarnya saya sendiri pernah sentuh perkara ni beberapa kali. Even dalam video pun saya pernah sebut supaya kerajaan melihat untuk memberikan sedikit diskaun kepada kereta-kereta lama ni. Kereta-kereta lama yang M20 sendiri dia bayar road tax kereta mahal. Betul. Dulu enjin besar. Dia orang tak dapat bantuan sara hidup. Dia orang tak dapat BRIM. Dulu perkataan BRIM. Okay, BRIM basah tu tak dapat. Okay. Dia orang tak dapat. Jadi sekurang-kurangnya kalau nak renew road tax kereta, kalau road tax tu kereta harga RM1,000, kau dapat diskaun RM500 pun terasa lah sesuatu. Betul. Ini semua kau nak tekan golongan pertengahan. Sikit pertengahan. Dan undi kau nak. Dan lagi satu bang, minta maaf saya potong jap. Banyak orang kata, dah tahu macam tu kenapa tak pakai kereta-kereta yang sisi kecil je. The thing is, kita sekarang ni kereta tu dah habis bayar.
Majoriti kereta kita macam saya pun, saya ada 210 W210 Mercedes. Tahun 2000 punya kereta. CC 2.4, kecil sikit dia abang lah. Maknanya dia punya road tax dia dalam RM796. Okey, campur insurans gedebak-gedebuk dah 1000 lebih sikit lah kan. Tapi kenapa kita tak jual kereta tu, nak pakai kereta baru? Sebab satunya je lah kereta tu dah habis bayar. Nombor duanya, kalau kita jual kereta itu pun, kita tak ada duit nak beli kereta baru. Masalahnya. Betul? Kereta baru bukan murah masalah tuan-tuan. Kita takkan nak beli apa? Nak beli Azia Rahmah 22,000. Azia Rahmah 22,000 tu kena fikir pula safety. Kita ada anak-anak kecil. Kita tak ada ABS, tak ada apa semua. Gila, jangan macam tu bang. Kereta-kereta lama ni, yang walaupun Mercedes lama lah, Rexton lama ni, macam-macam safety ada. Sebab dia memang dari luar kan. Betul. Yang ini saya akui sangat. Sebab contoh macam Rexton tadi. Dia punya besi tu sangat kukuh. Kalau berlaku kemalangan biasa ni, kalau kita nak compare lah dengan kereta, saya tak nak sebut jenama lah. Okey. Kalau kita... Kereta Timilo lah, kereta Timilo. Kereta Timilo kan. Jadi kereta Timilo ni, kalau accident je, safety kita kat mana? Test tu dah dibuat. Rexton ni, bila berlaku kuat pun, tak teruk. Saya pun pernah, orang langgar ke apa. Tapi ketahanan kereta tu sendiri. Kenapa kalau kita melihat orang-orang kaya yang berduit ni, sanggup beli kereta mahal? Sebab dia orang mikirkan safety tadi. Dan kenapa saya nak sentuh apa yang Papa Berry sebut. Apabila dah tahu dah road tax dia mahal apa semua. Kenapa sekarang masih pakai lagi kereta tu? Dia, kalau saya nak jual, saya tak boleh beli kereta baru. Berapa harga saya nak jual? Saya beli kereta tu dulu, saya bayar ansuran sampai hampir 1,700 sebulan, 9 tahun. Kereta harga sampai 180,000. Kalau saya nak jual hari ni, Rexton tu, 20,000, 25,000 belum tentu ada orang nak. Saya jumpa 16 bang. Ya, betul. Itu harga kedai tahu 16. Betul. Bukan harga kedai ambil, harga jual. Harga jual 16. Habis nak jual berapa? Sebab itulah sampai sekarang Dr. Gusi terpaksa pakai. Jadi kereta-kereta yang lama macam ni. Wahai Anwar Ibrahim, boleh tak dengar apa yang Dr. Gusi cakap pada hari ni? Dr. Gusi dengan ini merayulah kepada ni kita tengok kamera lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya Dr. Kursi dengan ini ingin merayu untuk melihat kereta-kereta lama yang bayar road tax mahal untuk dikurangkan harganya. Tak dapat 50%, dapat 70%, alhamdulillah. Tak dapat 50, dia boleh 70 Ya. Tapi kan bang, ini benda kita side track kat cerita politik ni kan. Adalah sebilangan pakar-pakar automotif lah, konon-konon pakar-pakar ni, dia kata, kita cadangkan kereta-kereta ini 12 tahun je. Kan, kita 12 tahun, scrap, beli baru. Masa macam mana bang? Kalau kita tengok hari ni, pejabat-pejabat polis, balai-balai polis, kereta dia yang berapa tahun ada? Tahu tak apa. Kancil ada, wajah ada. Ini kadang-kadang Dr. Gusi nak marah juga. Polis ni yang sepatut kita jaga dengan baik. Nak kejar penjahat apa. Tapi ada lagi pakai wajah, pakai ini nak marah ni. Wira pun ada bang. Pakai wira, pakai wajah. Yang JPJ, maaf lah kalau Dr. Gusi kena sebut. Pakai sekejap tukar kereta. Sekejap tukar kereta. Jadi, ni yang pelik. Yalah, JPJ banyak duit sebab dapat jual nombor plate. Tak tahulah kan. Mungkin begitu. Tapi polis ni saya kesian. Ada lagi balai-balai yang masih pakai sagar, pakai apa. Jadi sepatutnya yang inilah dapat dilihat lah. Kenapa kerajaan sendiri tak mampu nak tukar kereta. Itu masalah. Apatah lagi rakyat. Tahu tak apa. Itu je. Mudah. Kerajaan sendiri tak mampu nak tukar kereta kepada mereka yang sepatutnya memakai kereta yang lebih baik. Apatah lagi kami rakyat biasa ni. Jawab dia besok, cikgu sekolah pun nak pakai apa? Yang kerja kilang ni nak pakai apa? Kena fikirlah kalau 12 tahun punya kereta dah kau nak lupuskan. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, mungkin ada bertanya, ni tadi cerita pasal Anwar, asal tiba-tiba cerita pasal kereta sebagainya kan. Sebenarnya ada kaitan tuan-tuan. Kalau anda masih ingat, Rafizi Ramli,
pernah mengeluarkan satu ceramah yang panjang lebar memberitahu secara detail formula dia kenapa harga kereta di Malaysia ini mahal dan sepatutnya boleh menjadi lebih murah. Kerana formula dia pada ketika itu, saya ada lagi video dia, dia kata dengan formula ini insya-Allah harga kereta akan jadi lebih murah dan lebih orang kata apa, mampu untuk dimiliki oleh rakyat Malaysia dan sebagainya. Dan of course, macam mana kita tahu, sampailah lah ni 8 bulan pun belum ada kedengaran kata-kata daripada Rafizi sebagai contohnya, formula-formula untuk menurunkan harga kereta tersebut. Itu satu. Yang keduanya, kenapa kita cerita tentang hal ini? Benda ini relatable to all of you. Benda ini adalah berkaitan dengan anda semua. Saya yakin bukan saya ataupun Dr. Kursi saja yang ada kereta lama yang tak boleh dijual. Bukan sebab tak boleh jual tu sebab apa? Sebab satu, value tak ada. Keduanya ialah kita pun tak ada duit nak beli kereta baru. Ini berbalik kepada masalah awal kita, iaitu berkenaan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi dan menyebabkan kuasa membeli rakyat menjadi semakin kurang. Saya nak sentuh satu perkara Dr. Kursi sebelum kita nak cerita mungkin penutupnya topik lepas ni. Saya tahu anak-anak papa dok bergembira berkenaan dengan inflasi telah turun pada 2.4%. Oh, mereka bersorak bang, bersorak kau-kau. Padahal kalau kita tengok dekat luar sana, harga barang makin meningkat. Celah mana inflasi menurun? Ada dua sebab yang saya boleh beritahu. Nombor satunya ialah 2.4% itu keseluruhan. Sebab apa tahu? Sebab kita kalau kita you all buka lah jadual DOSM tu kan berkenaan dengan inflation, dia ada banyak subsektor tau. Sektor makanan, sektor telekomunikasi, sektor pembuatan whatever bla bla bla. So semua sektor ini ada kadar inflasi masing-masing. Sektor makanan dan minuman tanpa alkohol sentiasa mencatatkan peningkatan bang setiap bulan. Tapi sektor-sektor yang tidak essential, contohnya telekomunikasi, nak jual handphone sebagainya kan, orang tak beli setiap bulan, dia drop. Negatif berapa persen drop, gila-gila banyak. So, yang naik makanan, tapi sektor pakaian drop, sektor handphone drop. Benda-benda yang natijah daripada rakyat Malaysia yang sudah tidak ada kuasa membeli ini. Sebab itulah kita punya interest rate kita, kita punya inflation rate kita ialah 2.4%. Bukannya disebabkan oleh harga barang makin murah. Harga barang yang tidak essential, yang orang tak beli tiap-tiap hari, bahkan bukan beli tiap-tiap bulan pun, itu yang murah. Orang dah tak tukar handphone sangat. Macam saya ni, handphone ni yang saya guna ni, ini adalah handphone free yang diberikan oleh Pakcik Ananda Krishnan. Okey, tak nak sebut tarik syarikat terima kasih siapa. Pakcik Ananda Krishnan berikan saya handphone ini pada tahun 2018 bang. 2018 sekarang 2023. 5 tahun dah saya pakai handphone ni, tak tukar-tukar sebab tak ada duit nak tukar. Padahal teringin nak pakai iPhone sebab kita buat video kan. Tapi itu natijah daripada kurangnya kuasa membeli rakyat kan. Dan kemudian bila kurang kuasa membeli rakyat, barang-barang non-essential ini akan turun harga. So, bila turun harga, dia akan berikan efek kepada nilai inflasi secara keseluruhan. Tapi hakikatnya barang-barang yang kita guna tiap-tiap hari, ayam contohnya, ataupun ayam barangan kawalan. Kita ambil contoh susu budak. Kita ambil contoh lampin budak. Kita ambil contoh apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad, sardin sebagai contohnya. Kita ambil contoh mi segera. Apa dia? Milo, yes. Milo, air coklat. Nescafe, Milo, whatever lah. Sorry lah, ini bukan nak brand punya ni tak. Benda-benda macam tu, benda yang memang kita guna setiap hari. Memang kita buat. Jam sebagai contohnya. Roti ialah barangan kawalan, tak ada masalah. Tapi jam bukan. Pelantar bukan. Margarin bukan. Semua benda ini naik. Sebab apa tahu? Sebab barang-barang ini makin lama makin naik disebabkan oleh kenaikan kos ini dan juga mungkin kurangnya perhatian daripada pihak Kementerian Kos Sara Hidup berkenaan barang-barang tak kawal ini. Sebab apa tahu bang? Bila kita suarakan tentang hal-hal barang-barang harga naik ni kan, sebagai contoh beras kan, kita sembang beras naik harga sampai RM5-6 satu pack kan. Rafizi kata apa? Walaupun Rafizi tu bukan Menteri Kos Sara Hidup, dia kata yang kau beli beras import tu siapa suruh? Belilah beras tempatan. Masalahnya beras tempatan ni, okey, ni cerita pada anak papa. Beras tempatan yang dok keluar dekat Kedah, yang dok keluar dekat Skincan whatever tu, hanya boleh tampung 60% saja daripada keperluan seluruh rakyat Malaysia. Okey, 40% kita wajib bergantung pada import. Contoh, sekarang ini kita ada lebih kurang dekat 500 orang yang menonton kita punya live. Daripada 500 orang ini, 300 orang, hanya 300 orang yang akan dapat beli beras tempatan kita. 200 orang confirm kena beli beras import. Tetapi kenapa beras import mahal? Sebab bila orang-orang yang tempatan ini, yang terpaksa jual beras tempatan ini pada harga yang siling,
Kadang-kadang beras itu datang pada mereka dengan harga yang mahal. Sebab di bahagian pemborongan, benda itu tak dikawal. Yang dikawal di bahagian end product, iaitu peruncit. So, apa jadi? Keuntungan peruncit jadi kurang, dia nak serap kerugian itu datang mana? Dia naikkan harga beras import. Dan satu lagi, tak tahu ke sekarang ini, krisis beras berkemungkinan besar akan melanda negara ini dan juga seluruh dunia. Tak tahu ke lagi yang India telah pun mengenakan larangan untuk ekspor beras. Tak tahu ke yang kita ini antara negara yang mengimport banyak beras daripada India selain daripada Thailand. Tak tahu ke Thailand juga telah mengenakan larangan ekspor beras mereka kepada luar dan mereka tengah stockpile beras-beras mereka sebagai persediaan untuk menghadapi masalah krisis beras. Sebab kisah El Nino sebagainya. Tetapi sampai sekarang, kerajaan kita tidak ada langsung langkah-langkah meditasi untuk mengatasi ataupun berhadapan dengan masalah krisis beras ini. So bang, saya cerita panjang lebar ni kan, dan saya tahu abang dah memerhati dan saya tahu abang memang dah mahir benda ini, dah meneliti segala fakta dan hujahnya. Jadi saya nak tanya bang, dengan semua kelemahan-kelemahan ini, abang rasa patut ke lagi kita bagi peluang kepada Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini? Walaupun mereka ni baru 8 bulan saudara. Patut ke tak patut kita bagi peluang lagi. Tapi apabila disebut oleh anak-anak papa kan, penyokong-penyokong tegar, sebab mereka ni biasanya melihat benda di atas kapet. Yang dipamerkan tadi inflasi turun. Sedangkan cuba selak kapet tu sendiri. Oi, sampah banyak. Iya. Cacar kerawit pun ada. Macam-macam ada. Sebab tu, kalaulah kerajaan yang dikatakan berjaya pada hari ini, kerajaan 8 bulan yang ada pada hari ini berjaya, kenapa perlu sampai merayu? Meminta undi. Rakyat ni tak payah rayu dah. Kalau kau ni memang dah dapat takbir dengan cantik, kami akan balik kampung, habis duit, tak perlu bayar tambang, kami akan balik mengundi. Betul. Ramai akan balik mengundi. Tetapi alhamdulillah pada hari ini yang nak ramai balik mengundi Perikatan Nasional. Betul. Sebab yang mereka nampak, kerajaan yang ada lah pada hari ini, kerajaan 8 bulan yang sedang merayu kepada rakyat untuk memberi mereka peluang lagi. Minta maaf lah, rasa rakyat-rakyat kat bawah takkan bagi peluang lagi sebab Betul. mereka sudah masak dengan perangai berjanji korang. Betul. Saya berjanji, saya akan berjanji lagi. Tapi itulah dia bang. The thing is, saya tertarik tau bila abang kata yang mereka ini kalau buat kerja dengan elok, mereka tak payah merayu. Saya nak tambah lagi ayat abang tu. Kalau anda buat kerja dengan elok, anda tak perlu koyak dengan kritikan. Sebab apa tau? Kalau anda buat kerja dengan elok, kami pun tak ada point nak kritik. Tak adalah Abang Rusdan buat video yang potong 28. Itu masalahnya. Ya, ramai yang tanya yang potong 28 tu untuk keluarga 4 orang. Kalau keluarga 7 orang macam mana? Saya cakap kena potong 56. Bosok mana yang 56? Aduh, dah jadi ayam paprik. Astagfirullah. Jadi itulah yang kita nampak kerajaan pada hari ini pandai bercakap. Kerjanya habuk pun tarak. Jadi rakyat ni tak kisah siapa nak jadi Perdana Menteri. Sekali lagi saya ulang. Rakyat tak kisah siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Tolonglah merasai kesusahan yang kami hadapi pada hari ini. Okey, sebelum kita nak penutup kita punya live ni kan tuan-tuan puan sekalian, saya tertarik tau komen suara anak papa kat sini. Saya rasa Abang Rusdan berperasan, nama dia nothing here. Tak ada apa-apa kat sini. Okey. Saya layan jarang komen anak papa. Nothing here lah, nothing here. Nothing here. Here is nothing dalam ni. Okey, dia lah bukan aku. Okey. Saya sebenarnya jarang tahu layan komen anak papa dekat chat ini ketika saya berpodcast dengan sesiapa. Cumanya kali ni saya nak layan juga dia sebab dia kata macam ni. Dia kata mula-mula bila saya cerita tentang harga barang makin meningkat, which is insya-Allah besok video keluar ya, membuktikan betapa yang harga barang sekarang lagi meningkat banding dulu. YB Viral pun dah keluarkan video tersebut, besok saya akan keluarkan lagi. Dia kata apa? Rajin-rajinlah beli barang dapur bang. Dia kata kita sembang kosong tak pernah beli barang dapur. Oi, aku meniaga bang dulu. Aku meniaga, aku tahu barang dapur tu naik turun macam mana. Dan sekarang ini aku memang tukang beli barang dapur rasmi untuk keluarga aku. Masalahnya tiap-tiap bulan
Walanon. Okey, sila. Marah tu. Saya Sikit bang. sendiri ni. Itu slow sikit. Hei! Macam tu. Hei, Walanon. Betul. Saya ni daripada mula-mula kahwin, saya lah yang pergi beli barang dapur. Orang rumah tak pernah pergi kedai beli barang dapur kecuali bila saya tak ada. Jadi saya tahu apa benda naik, apa benda tak naik. Dah berpuluh tahun aku kahwin pun berpuluh tahun. Kita orang bukan sembang kosong. Kita tahu apa barang murah, apa barang mahal. Sekarang pergi pasar raya beli, kita pergi tempat nak beli tu pun pergi beli cari tempat yang paling murah nak beli barang Betul. dapur. Selok-belok dah tahu dah. Dah tahu dah apa barang murah. Kedai mana yang murah. Roti kat sini. Ini beras kat Ayam mana. kat mana? Ayam Beras kat mana. Telur Ikan kat nak mana? beli kat mana. Telur nak beli kat mana. Aku buat video telur lagi kan. Tak ada. Sembang kari dan sebagainya ni, minyak paket pun tak ada. Telur satu papan pun dihadkan. Beras tak ada. Beras pun sama. Telur tu dah selesai kan. Kau dah pergi India kan cari telur import dan sebagainya. Pergi kat kedai tu dihadkan satu papan sahaja setiap orang. Samalah macam dekat Banting. Dekat Banting sama juga. Pasaraya besar bukan kedai Aceh. Pasaraya besar. Telur satu papan per person. Minyak langsung. Langsung guyup. Ada. Ilek. Tinggal botol-botol je. Tinggal yang botol pun. Yang jenama-jenama kayangan. Yang jenama kayangan je lah. Yang jenama-jenama yang merakyat ni memang tak ada. Jenama kayangan. Yang jenama pedang, pisau, kan? Yang cakap masalah dah selesai. Masalah minyak paket dekat pasaran. Selama ni, sebelum ni apabila anak Datuk Seri Hamzah Zainuddin ditangkap kerana kata menyakau minyak. Tapi lepas kau dah tangkap dia, selesai ke masalah minyak? Tak selesai pun. Masalah tangkap je. Sampai sekarang tak dengar bercerita mungkin tu. Dakwa tak? Dakwa pun tak ada. Itu. Jadi, So, itulah kisah je tuan-tuan. Nothing Here tetap bercakap lah kan. Saya nampak dia bercakap kat sini. Saya rasa dua dia bagus kerana membiarkan Nothing Here tu bercakap. Yang kedua dia kata, kerjalah, jangan harapkan kerajaan saja. Dia punya ayat kerjalah, jangan harap kerajaan. Nak cakap pada Nothing Here, kalau kita kerja bagai nak mati sekalipun, tapi kalau kerajaan buat polisi-polisi yang pelik-pelik sampai kita punya kuasa membeli tu kurang, sampai duit kita macam dah tak ada nilai, sampai pelaburan pun lari, sampai kita punya ekspor import pun tunggang terbalik, kita kerja gaji macam mana sekalipun, rasa-rasanya kita hidup bahagia tak? Saya nak sentuh sedikit. Yang besar, jangan harapkan bantuan. Yes. Bekerjalah. Okey. Dr. Kusi nak sentuh sedikit asas perniagaan yang Dr. Kusi buat. Selama ni, memang Dr. Kusi ni, kita sebenarnya tak buat sales pun dalam bisnes. Baik ni. Kusi pejabat ni. Sebab customer saya ni datang daripada Google. Mereka lah yang akan mencari servis ni. Dan sebelum ni, kalau tak banyak syarikat-syarikat swasta ataupun kerajaan yang buat kerja baik pulih ni, sebab kerajaan memang sepatutnya buat baik pulih. Betul. Tetapi pada hari ni, iyalah apabila yang memegang jawatan dan sebagainya, dia rasa baik pulih tak baik, lebih baik beli baru. Betul. Okey. Dan ketika itu juga, Dr. Kusi banyak juga income cash yang dari segi runcit ni. Yang seorang telefon, okey, boleh tak datang rumah saya ada satu kerusi nak kena repair. Yang jenis orang kata apa, kecil-kecil macam ni lah. Kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ada 2 biji, 3 biji kerusi. Tapi pada hari ni, apabila persaingan, orang dah boleh Google. Betul. Orang boleh G. Dia boleh G, jadi sumber kita makin kurang. Orang boleh beli kat L. Betul. Orang boleh beli kat S. So, ini yang kami jadi masalah. Beli kat T juga bang. Beli kat TikTok juga. Ya, dekat TikTok pun ada. Jadi, mana yang runcit-runcit yang saya ada lagi? Saya nak jual hidrolik, nak jual roda. Saya dengan servisnya, saya dengan kenderaan, saya nak pergi buat servis. Dulu banyak cash yang boleh buat saya rolling. Tapi pada hari ni, nak cari orang perseorangan yang mencari saya untuk membaiki kursi dia, susah. Betul. Kalau dulu tiap-tiap hari ada 3-4 orang akan telefon saya. Even saya dapat RM70 pun saya pergi. RM100 pun saya pergi. Tak ada masalah Tak ada masalah, saya akan pergi. Tetapi pada hari ni, untuk dapat yang RM70 pun susah. Tak ada. Jadi macam mana kata kita tak nak berusaha? Macam tadi saya ingat lagi yang komen pasal kenapa tak jual?
Kenapa masih pakai lagi? Kita lama tu. Kita lama tadi. Betul. Dan kenapa you orang pakai benda yang mahal? Kami pun tak pernah ingat akan berlaku susah seperti hari ini. Memang Dr. Kursi sendiri pun selama ni pendapatan tinggi. Tetapi disebabkan perniagaan dengan PKP-nya, sebenarnya PKP pun habis saving. Saya habis saving. Tapi syarikat masih boleh bernafas sebab kita tak pakai pekerja tetap. Dan of course dengan bantuan-bantuan tadi itulah. Ya, dengan bantuan yang diberikan tadi saya masih boleh bernafas lagi. Dengan tak perlu membayar ansuran kereta dan sebagainya yang ditangguhkan. Itu yang selamat sebab tak payah tak ada komitmen tak banyak. Dengan moratorium tu banyak membantu kami. 6 bulan boleh tangguhkan. Jadi ini banyak membantu. Walaupun kami susah, walaupun PKP, tapi kerajaan ketika itu melihat kesusahan kami. Mereka masuk ke dalam kasut kami. Tapi yang pada hari ini melihat luaran. Di atas kapet, di bawah kapet apa terjadi pada hari ini. Jadi itulah sedikit sebanyak. Tapi saya pelik lah. Kita nak hadapi pilihan raya ni. Yang saya nampak Datuk Seri Sanusi ni off topic sikit lah. Datuk Seri Sanusi ni nak bertanding berapa kursi ni. Sebab segenap pelusuk ni. Seolah macam dekat Kedah dia 36 kursi dia je. Dekat negeri lain pun Datuk Seri Sanusi yang bertanding. Tahu tak apa? Dah tak ada orang lain ke dia nak attack? Itu masalahnya. Sebab tu tadi awal-awal tadi saya keluarkan satu pantun. Pakatan Harapan Sembang Kari. Asyik meratip nama Sanusi. Itulah saya punya pembayang pantun saya tu. Nampak? Sebab saya asasnya, kalau dululah pihak Pakatan Harapan kan selalu kutuk orang-orang PAS lah kan. Dia kutuk orang PAS. DAP. Ni Mak Sabun Nisan. DAP. Sekarang kita cakap balik kat dia orang. Sanusi. Setiap hari cerita pasal Sanusi. Dulu at least dengar sakau rasuah. Sekarang Sanusi, sakau. Sanusi, rasuah. Sanusi, RE. Itu masalahnya. Sebab kita tak nampak kerajaan kita sekarang ini. Macam abang katalah. Kerajaan kita ni tak macam kerajaan. Kerajaan kita ni buat perangai pembangkang. Jiwa pembangkang. Kalau rasa-rasa nak jiwa pembangkang sangat, silakan jadi pembangkang. Biar Perikatan Nasional Kerajaan, insya-Allah kita akan cuba bawa kerajaan ini sebagai kerajaan, bukannya kerajaan berjiwa pembangkang. Itu yang kita nak. Tapi itulah, orang macam Abang Rushdin ni tuan-tuan sekalian ramai. T20 yang tersakiti, ramai sangat-sangat. Dan bukan sedikit yang tersakiti T20 ini. Macam Abang Mat, Malaysian Perspective, kita cerita pasal dia tadi. Pun T20 yang tersakiti. Saya juga pernah hampir jadi T20 dan sekarang tersakiti juga. Dan kita menentang kerajaan pada ketika ini bukan kerana kita ini tersakiti fikir diri sendiri, tak. Tapi kita mengenangkan ramai orang di luar sana yang pernah juga berada pada kedudukan yang selesa dan sekarang ini tersakiti dan diburukkan oleh keadaan dengan polisi-polisi dan dasar-dasar yang tak tentu hala daripada kerajaan kita pada ketika ini. Sampai Maybank pun dok kata dekat klien dia, pasal saham kita drop disebabkan oleh Perdana Menteri yang tidak ada clear vision, tak ada polisi. Dah ditarik balik, terpaksa. Marah dia orang. Koyak bang. Lain macam koyak dia kan. Bank pun dah tak ada kebebasan. Tahu tak apa? Bang, tak cerita bank bang. Berita harian keluarkan topik pasal OPR jenjang naik seawal Julai. Fahim Fadil tegur. Apa tajuk macam ni? Tukar. Padahal benda itu betul. Habis nak tajuk apa? Perdana Menteri hebat. Itu masalahnya. Menteri Formula berjaya menyelesaikan 17 masalah rakyat. Sebab tu bang, sebagai satu penutup ni mungkin saya minta abang ulas sikit lah ayat saya ni. Semasa saya ceramah dekat PDM, Pusat Daerah Mengundi, dekat Sungai Burung, Tanjung Karang, which is hari Isnin lepas, baru ni, saya ada menyebutkan tentang mereka ini, iaitu Pakatan Harapan Barisan Nasional. Mereka duk menyebut tentang 3R. Okay, selalu main 3R. Mengatakan bahawa kita nak, sebab dia orang banyak main 3R sekarang. Kita tak sebut 3R sangat. Dia orang banyak 3R sekarang. Tapi tak apalah. Tapi sebenarnya ada satu R yang mereka tak sentuh. R yang paling penting. Iaitu rakyat. Rakyat tu paling penting. Tapi dia orang tak sentuh. Dia orang tak berminat nak cerita pasal rakyat. Dia orang hanya berminat untuk cerita sakau, rasuah dan Sanusi. 3 perkara ini. Dan kemudian rakyat sekarang ini tengah bermasalah disebabkan oleh sindrom kek. Dia orang tengah ada satu sindrom kek. KEK. Kan? K yang pertama ialah kos sara hidup yang semakin meningkat. E, ekonomi merudum. Dan juga K yang ketiga tu ialah kebahagiaan yang makin berkurang. Sebab maknanya
Rakyat sekarang ini tengah mengalami kos sara hidup meningkat disebabkan oleh ekonomi yang semakin merudum dan semua ini menyebabkan kebahagiaan mereka semakin lama semakin kurang. Belum cerita tentang masalah berkaitan dengan kaum lagi, kan? Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim still nak calonkan Najwan Halimi dekat Kota Anggerik walaupun orang India marah kat dia sebagainya, kan? Dan kenapa rakyat mengalami kek ini sekarang? Sebab rakyat sekarang ini berhadapan sebuah kerajaan yang ada 9K. Mula-mula 5, Tun Faisal kata 5. Saya tambah 4. Masa saya podcast dengan dia. Okey, yang pertama khianat. Khianat antara satu sama lain, khianat pengundi, khianat mandat rakyat. Okey, yang kedua ialah orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, kelentong rakyat. Janji apa itu, benda yang diorang janji sama ni tak buat dan sebagainya, kan. Okey, yang ketiga ialah kegagalan mengurus. Lantik menteri yang tak kompeten, Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan suka berjalan-jalan, kan, sampai kontraktor-kontraktor semua angin. Sebab tak lebih jumpa Menteri Kewangan, projek tak boleh lulus. Okey, yang keempat, kata lain buat lain. Kata tak nak lantik Menteri Kewangan daripada Perdana Menteri, lantik juga. Kata tak nak lantik orang politik jadi ketua JLC, lantik juga. Cakap tak suruh bikin secara asasnya. Okey, yang kelima ialah keangkuhan. Kerajaan ini kerajaan kami, ikut suka hati kami lah. Hoi, tak ingat dunia. Itu memang angkuh tahap gila-gila, baban gila, kan. Okey, yang keenam ialah koyak. Kerajaan kita ni kuat koyak. Macam abang kata tadi lah. Kan, punya koyak sampai berita harian pun dah kena sound. Maybank pun tak ada kebebasan. And then rakan-rakan kita siap diugut dengan apa? Radiokah? Jangan terkejut kalau radiokah datang rumah. Koyak gila-gila. Belum cerita shadow ban lagi. Dan sebablah kita sekarang ni kekal lagi selamat. Alhamdulillah. Okay, yang ketujuh ialah apa? Kebebalan tanpa sepadan. Ini Tun Faisal. Bebal lah. Bila orang cakap macam-macam buat bebal. Orang cakap pasal kos sara hidup tinggi. Mana ada, okey je. Inflasi turun. Sekarang harga barang naik. Mana ada harga barang naik? Harga barangan kawalan tak naik. Memanglah harga barangan kawalan tak naik. Harga barang lain naik. Benda lain orang guna juga masalahnya. Tapi buat bebal. Macam tu je masalahnya. Okey, yang ke-8 ialah kera mendapat bunga. Sebab kita ini, ekonomi kita pada tahun 2022 bullish. Kita adalah terbaik di rantau Asia Tenggara. Perkembangan 8.7% KDNK keseluruhan. Terbaik di rantau ini sebenarnya. Dapat dekat negara ini, regress habis semua. Tunggang terbalik. Pelabur lari, banyak outflow, sampai 3 bilion lebih, 4 bilion outflow dia. And then kita punya ekspor berkurang, import berkurang. Ekspor kita berkurang daripada 1% sampai 38%. Dia punya julat pengurangan tu. Negatif. And then K yang terakhir lah, kenapa semua 8K ini berlaku? Kita sebenarnya mendapat sebuah kerajaan yang kakistokrasi. Kakistokrat, iaitu pemimpin-pemimpin yang tak gerti buat kerja, tak gerti sepatah haram. So, ringkas bang, minta abang ulas sikit tentang R yang ada KAK disebabkan oleh 9K tu bang. Okey, kita bersentuh pada rakyat tadi. Kerajaan yang ada pada hari ini, dia dah dapat dah. Yang 9 tadi, 9K tadi. Jadi, yang mereka, tapi itulah, saya nak sentuh yang apabila kerajaan ini adalah kerajaan kami, suka hati kami lah nak buat apa. Jadi dari sini sebenarnya dah menunjukkan jiwa, hati mereka di mana. Mereka dah dapat macam-macam. Kau dah pegang jawatan, tapi apa kamu buat? Kami mengharapkan, tolonglah lakukan sesuatu, turun padang, tak perlu naik heli. Turun melihat kesusahan rakyat-rakyat jelata di bawah. Jangan naik Jaguar. Jaguar tak apa, orang sponsor. Jadi, benda orang sponsor tak apa. Yang sponsor tak apa. Kita pakai. Tak pakai rugi. Jadi, saya merayulah. Kerajaan pada hari ini, saya nak merayu pada dia orang ni. Sebelum pilihan raya ni boleh tak tunjuk sesuatu? Setakat minyak sepusing je aku nak turun. Banyak lagi benda lain yang rakyat nak. Tolonglah. Saya merayu sangat kepada kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Pandang kamera, pandang kamera. Wahai kerajaan yang ada pada hari ini, saya merayulah. Kalah teruklah dalam pilihan raya negeri yang akan datang nanti. Kerana kamu ternyata sekali memang tak boleh menjadi kerajaan. Kerana jiwa anda adalah jiwa pembangkang. Betul. Pada hari ini anda memang pembangkang, bukan jadi kerajaan. Tak payah merayu lagi. Pastikan rakyat-rakyat di 6 negeri kau tolak PHBN. Full stop. Itu hari tuan-tuan sekalian. Yang penting sekali, itu yang kita nak. Anda keluar mengundi pada 12 Ogos ini, rakyat di 6 negeri, termasuklah saya, termasuklah Abang Rusdan. Kami akan keluar mengundi juga sebab kami ini akan mengundi dekat Selangor. Produser mengundi kat mana? Produser tak mengundi Okey, produser tak mengundi di
Okey. Producer tidak mengundi di di mana-mana 6 negeri lah. Dia mengundi tempat lain. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kita nak minta sekarang ini rakyat walaupun cuba dirayu, walaupun cuba dipujuk, walaupun cuba untuk orang kata apa, dibeli jiwa anda semua oleh kerajaan pada ketika ini, saya sangat-sangat mengharapkan agar anda menjadikan PRN 6 negeri ini sebagai satu referendum, sebagai satu unjuk rasa, sebagai satu manifestasi bantahan dan juga kritikan anda terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan madani ini yang boleh dikatakan bukan sahaja tidak up to standard, tetapi boleh dikatakan juga tiada standard sebenarnya. Sebab kita telah menantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1995 lagi. Itu saya lah sebab saya ada pada ketika itu. Dan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah pada 24 hari bulan November tahun 2022, kita ada sedikit perasaan, okay fine, we'll see what he will bring, apa yang dia akan bawa dan sebagainya. Apakah pembaharuan? Adakah selama ini janji-janji beliau, formula-formula beliau? Adakah selama ini laungan anak-anak papai mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan mengubah Malaysia ini menjadi negara yang jauh lebih bagus dan sebagainya? Kita menantikan. Tetapi selepas 8 bulan, orang duk kata 8 bulan masih terlalu singkat. Tidak. Dalam politik, 8 bulan adalah terlalu lama sebenarnya. 100 hari pun dah cukup dah untuk kita lihat manakah hala tuju negara ini. Tetapi walaupun dah 8 bulan dengan kerajaan yang boleh katakan konon-konon stabil dan sebagainya, endorsement by YDPA yang mereka dakwa-dakwi ini, kan, sampai sekarang kita tidak nampak langsung. Bukan sahaja kita nak nampak blueprint, kita langsung tak nampak base dia pun. Dasarnya pun tak nampak, polisi pun tak nampak. Jadi kepada rakyat Malaysia, ya, PRN ini tidak akan mengubah kerajaan pusat. Kalaulah Perikatan Nasional menang ke 6 negeri ini pun, Perdana Menteri tetap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi dengan referendum yang anda bakal berikan, dengan kekalahan teruk Pakatan Harapan Barisan Nasional dekat 6 negeri ini, ianya akan memberikan isyarat kepada kerajaan seperti mana disebutkan oleh Dr. Krusi tadi, come on, do your work, buat kerja. Jadilah menteri sebenar-benarnya. Bukan sekadar naik basikal, bukan sekadar naik lembu, bukan sekadar menyanyi karaoke, bukan sekadar ikut Perdana Menteri jalan-jalan, bukan sekadar cucuk-cucuk langit, tetapi menjadi seorang dan menjadi sebahagian daripada menteri yang benar-benar buat kerja demi untuk rakyat. Itu teguran daripada rakyat, teguran daripada kita semua kepada kerajaan ini mengikut lunas undang-undang dan juga perlembagaan. Dan sekiranya walaupun kita dah buat teguran tersebut, 6 negeri telah diserahkan kepada Perikatan Nasional, kerajaan masih lagi tidak memperbaiki cara mereka, masih lagi terus melakukan perkara-perkara yang kaki stokrat, maka terpulanglah kepada rakyat untuk mengajar mereka secara habis-habisan ketika PRU ke-16 nanti. Kita punya podcast sampai ke tahap ini. Terima kasih banyak-banyak Abang Rusdan, Dr. Krusi. Mungkin dia minta lambai sikit. Jadi bagi anda yang belum mengikuti dan juga follow TikTok Dr. Krusi, boleh follow TikTok beliau Dr. Krusi. Ejaan penuh Dr. Krusi, di mana anda boleh melihat video-video satira yang beliau keluarkan, yang beliau bentangkan, dan antara video yang menjadi favourite saya ialah video yang beliau rakamkan bersama-sama dengan Kak Dayangku Intan dan juga Wabi Viral. Cerita pasal ayam simpan 3-4 hari. Lepas tu boleh simpan lagi 3-4 hari. Dia akan tahan selama-lamanya ayam tersebut. Boleh jimat gila-gila. Jadi mewakili produser dan juga seluruh kru untuk saya ulang pada malam ini, saya menyusun 10 jari memohon keampunan dan juga kemaafan sekiranya kalau ada kekurangan dari pihak kami, dan juga sekiranya kalau ada tutur kata dan juga bahasa kami yang kurang molek dan tidak cocok pada pandangan dan pendengaran anda semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan dengan tamu yang lain pula. Saya sayang anda semua. Kita sudahkan podcast kita dengan bacaan surah As dan juga tahbis kifarah. I love you all. Bye-bye.